Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okay. Okay, so salam semua, Puan Lin, Puan Bunga Matahari, Puan Intan. Alright, so untuk malam ni, actually untuk malam ni saya nak live simple je. Simple tapi information ini saya rasa sangat-sangat, mungkin sangat-sangat perlu. Sebab saya yakin ramai juga di kalangan yang join saya punya live sekarang ni adalah mungkin follower-follower yang baru, mungkin yang baru join, baru follow, kan. Mungkin ada yang baru nak kita panggil apa? Baru nak tahu sebenarnya anak ada delay ke, tak ada delay ke, apakah yang dikatakan delay, apakah kemahiran-kemahiran yang kita nak kena tengok pada anak-anak kita ni kan, sebelum bercakap apa kemahiran dia, bila dah bercakap sesuai tak skill yang dia ada tu dengan usia, kan. So kita nak kena tengok semua benda ni untuk kita menentukan anak kita ni on track ataupun tidak. Dari segi bahasa dia, dari segi kita panggil perkembangan bahasa. Anak kita ni kan, bukan anak kita lah, anak-anak semua anak-anak sebenarnya dia ada, setiap kemahiran tu dia ada perkembangan yang dia kena follow. Kan ada perkembangan dia kena follow. Sebab tu kan, kalau kita pergi contoh bagi yang masa daripada baby kan, kita pergi klinik kesihatan kan. Kita pergi klinik kesihatan, kita jumpa setiap berapa kan, umur berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan kan kena pergi kan. And then dia akan tengok carta. Okay, dah boleh makan apa, dah boleh buat apa dah boleh duduk ke, boleh angkat kepala ke, boleh berjalan, dah boleh merangkak ke belum kan. Kira itu adalah kemahiran-kemahiran. So sama juga dengan saya keluarkan satu. Saya keluarkan satu daripada banyak-banyak kemahiran tu. Saya keluarkan, ada satu kemahiran dipanggil sebagai kemahiran bahasa. Perkembangan bahasa. Salah satu kemahiran ni pun dia ada carta dia. Apa yang anak kena, sepatutnya anak boleh dapat dalam usia tertentu. Kalau anak tak dapat lagi, dan kita kena tengok kenapa tak dapat lagi ni, ada ke masalah dia. Ada ke masalah yang buatkan anak ni tak boleh nak develop tu. Kan. Contoh macam kalau contoh umur dah 2 tahun, anak tak boleh jalan lagi. Risau ke tak risau? Contoh usia dah 2 tahun dah tapi anak masih lagi tak boleh berjalan, duk merangkak lagi, tak boleh berjalan lagi, tak boleh nak bangun berjalan lagi contohnya. Kalau usia macam tu, risau ke tak risau rasanya? Cuba komen kat situ, risau ke tak risau kalau anak umur 2 tahun masih tak boleh nak jalan? Dan kalau risau, apa yang anda buat? Kalau risau, apa yang anda buat? Anda buat masa tu. Risau ke tak risau ni? Ada orang ke tak ni? Ke tak ada orang dah? Risau. Okay. Risau kan? Risau. Sebab kalau start 2 tahun tak jalan lagi, so kita tahu ada masalah ni. Kenapa 2 tahun masih lagi tak jalan? Kena pergi jumpa doktor. Jumpa pakar kan. So sama juga sebenarnya kerisauan, sebab kita tahu kalau anak ni 2 tahun tak boleh jalan, ada masalah dekat kaki dia ke? Kan ada masalah dekat otot kaki ke menyebabkan tak boleh jalan ni. So itu kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa mungkin dengan apa itu panggil fisioterapis untuk dapatkan rawatan. Kita nak tengok kenapa tak boleh jalan ni, otot okey ke tak, ke tulang ke, masalah pada tulang ke, masalah pada otot ke masalah pada apa, koordinasi ke, balance ke, contoh kan. Yang tu kita bercakap dari sudut berjalan kan. Sama juga dengan bercakap ni pun, ada umur tertentu yang kita patut risau kalau anak belum lagi bercakap. Sebab dia juga merupakan kemahiran yang mungkin kemahiran tu kita tak nampak dari sudut fizikal. Macam berjalan kita nampak dari sudut fizikal kan. Bercakap ni kita tak nampak sudut fizikal sebab dia adalah perkembangan bahasa. Cuma ada range umur tertentu. So malam ni saya nak discuss berkenaan range umur itu. Bila patut risau, bila masih lagi okey, bila patut risau. Kalau tak cakap lagi, umur berapa yang masih lagi okey kalau tak cakap. Macam tu. Ataupun okey kalau tak cakap lagi, umur ni memang dah patut risau, dah kena check. Dah kena pergi check lah, jumpa doktor ke, jumpa terapis ke untuk check. Tak kisahlah kat mana-mana yang anda boleh pergi check, pergilah check. Macam tu. Okay? Alright, so kita nak tengok
Jadi kalau kita tengok perkembangan, so saya bagi ikut turutan umur. Alright, turutan umur. So macam ni, saya bagi umur yang sepatutnya anak dapat. Tapi kena tengok anak-anak kita ni berada dalam range tu ataupun range umur lain. Dia dekat range umur mana. Okay. So yang pertama sekali kita tengok usia sebelum anak boleh bercakap. Sebelum. Okay, sebelum bercakap pun sebenarnya banyak dah kemahiran yang anak dah start develop. Kemahiran-kemahiran dia develop dulu sebelum bercakap. Nanti kalau kata ada kemahiran yang tak develop, ada nanti dia akan ganggu. Bila anak tu patut bercakap pada usia tu tapi tak dapat. Disebabkan oleh mungkin ada kemahiran yang dia tak develop semasa sebelum kemahiran asas tu, masa dia membesar umur 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan kan. Setiap tu dia ada. So kita tengok dulu usia 6 bulan. Kalau 2 bulan, sebulan, 2 bulan tu kecil sangat lagi, mungkin kita susah nak tengok. So kita tengok usia 6 bulan sampai setahun. 6 bulan sampai setahun. Okay, so 6 bulan sampai setahun ni biasanya apa kemahiran yang anda kena tengok adalah ni kemahiran penting untuk anak bercakap tau. Walaupun dia bukan lagi bercakap tapi kemahiran ni kena ada. Anak kena boleh buat. Kalau yang ini tak ada, nanti bila sampai masa dia anak akan mengalami kesukaran. Alright. So umur 6 bulan, kalau ada anak mungkin 6 bulan sampai umur setahun ke setahun setengah lah paling lambat. Okay, 6 bulan ke setahun. Contoh 6 bulan ke setahun, anda observe time ni sebenarnya biasanya 7 bulan, 8 bulan macam tu anak akan banyak sangat babbling. Biasa 6 bulan pun dah ada yang start. Dia kalau awal tak apa tau. Yang saya bagi ni adalah umur kira panggil maksimum umur limit dia. Alright. So kalau kata 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, anak akan banyak sangat babbling. Babbling tu membebel-bebel tu lah. Dia tak ada maksud pun. Tapi dia just babbling. Dia bermain dengan dia punya lidah, dia bermain dengan bibir dia, dia buat macam-macam bunyi. Sebab dia nak praktis tu. Dia tengah praktis nanti nak cakap kan kena buat macam-macam bunyi. Jadi awal tu babbling tu dia macam anak ni biasa praktis-praktis lah. Dia main-main dengan bunyi tu. So kita akan dengar mungkin mula-mula tu simple je, baba je. Lepas tu dia akan jadi macam lebih kompleks. Mungkin ada yang combination agak-agak dada gaga kan, dia combine pula. Alright. So itu biasanya 8 bulan macam tu dia akan banyak. Tapi towards setahun. Dekat-dekat setahun. Okay, dekat-dekat setahun selalunya babbling ni dia akan makin berkurang. Dekat-dekat setahun tu selalunya dia start muncul, dia macam bunyi macam anak tu tadi nak bercakap. Bunyi macam nak bercakap tapi bahasa kita tak faham. Nak kata babbling tak juga sebab bunyi dia bercampur-campur. Kan dia bunyi bising macam bercakap. Yang tu dipanggil kan jargon. Jargon ni ada yang tanya jargon apa. So jargon ni adalah bahasa sendiri tu yang anak bunyi macam cakap tapi tak ada maksud. Tu jargon, bahasa alien, bahasa orang panggil cakap bahasa alien lah, bahasa tu istilah tu adalah jargon. Okay, jargon tu anak tu bercakap dalam bahasa dia sendiri yang kita tak faham maksud apa. Mungkin tak ada maksud pun. Macam tu. Okay, so umur setahun. And then dalam tempoh sebelum setahun tu anda kena observe anak mesti ada kemahiran tiru. Kemahiran untuk tiru ataupun ajuk. Ni penting tau, ni kemahiran penting ni. So, katalah anak yang tadi boleh tak dia tiru ataupun ajuk kita punya perbuatan. Let's say kita tepuk tangan, boleh tak dia ajuk, dia pun tiru perbuatan tepuk tangan tu tadi. Ni sebelum setahun tau. Biasa dekat-dekat setahun anak kita akan nampak anak banyak meniru. Okay, dia banyak meniru. So kita tepuk tangan, dia pun tiru tepuk tangan. Kita ambil mainan, goncang-goncang mainan ke, dia pun tiru goncang-goncang mainan tu. Kalau kita ketuk-ketuk benda pun, dia pun tiru juga. Dia tiru perbuatan kita. Okay, biasa yang ini 10 bulan macam tu patut dah boleh dapat. Kalau anak umur lebih setahun, setahun ke atas masih tak boleh nak tiru perbuatan, itu dah delay dah tu. Itu sebenarnya dah ada kelewatan pada perkembangan kemahiran itu. Kemahiran meniru. Meniru penting tau untuk bercakap. Tanpa kemahiran meniru, anak akan susah nak bercakap. Sebab, yang kita tengok tepuk tangan tadi tu semua adalah meniru perbuatan ataupun perbuatan-perbuatan menggunakan motor kasar, kita panggil pergerakan yang besar. Okay. And then lepas tu,
Bila besar sikit, dekat-dekat macam setahun tu, anak akan banyak meniru bunyi yang kita buat dengan mulut kita ni. Ni pergerakan besar, ini pergerakan motor halus. Ni pergerakan motor kasar, ini pergerakan motor halus. So kalau yang pergerakan motor kasar ni tepuk tangan, babai, dia tak boleh tiru. Apatah lagi motor halus ni lagi susah dia nak tiru. So kalau kata anak umur setahun ke atas masih lagi tak boleh nak tiru. Kita tepuk tangan pun dia tak ada tiru pun. Bye-bye pun dia tak ada tiru. Memang tak buat. Dia tak ada tiru pun. Kita main dengan dia buat tolak kereta ke depan dia, dia tak buat pun benda tu. Dia tak tiru pun. So kalau perbuatan motor kasar pun anak tak buat, so kita tak boleh expect yang dia akan tiru motor halus dekat sini. Sebab yang ni lebih susah. Itu satu. Sebab tu saya kata kemahiran meniru tu penting. So kita kena observe. Okay, anak tu biasa pada usia setahun lebih, dia akan meniru bunyi yang kita buat. Contoh kalau kita jumpa kucing ke, kita buat miau, dia akan cuba tiru. Walaupun tak tepat tapi dia cuba. Kadang-kadang tak tepat pun bunyi tu. Tapi anak tu cuba tiru. Bunyi ma je ke, mau ke, kan bunyi lain pun tak apa. Tapi anak tu cuba tiru bunyi kita. Itu usia setahun, setahun 2, setahun 3. Biasa time-time ni anak akan banyak meniru. So kalau kata let's say umur setahun 2, setahun 3, kalau belum bercakap lagi masih lagi normal tau. Okay, kalau anak bawah setahun 6 bulan, bawah setahun 6 bulan, kalau belum ada first word masih lagi dalam range normal. Cuma dia dah dekat-dekat borderline lah tu. Sebab borderline untuk anak tu kita consider as memang ada delay adalah bila umur setahun 6 bulan masih belum ada first word. Setahun 6 bulan. Kalau setahun 6 bulan tu tak ada langsung lagi first word dia, perkataan tu tak ada lagi yang disebut. Contohlah kita selalu ajar dia ball lah, cat lah, mama lah, papa ke, tak kisah apa-apa perkataan, tapi asalkan kita tahu benda tu ada maksud nak ke, contohnya na ke, kan. Bunyi pelat tak apa. Pelat tak apa. Asalkan kita tahu benda tu ataupun perkataan tu ada maksud. Ada maksud, kita tahu, okey, kan contoh dia sebut na untuk minta. Na, kita tahu na tu untuk nak. So itu dikira sebagai perkataan. First word juga. Okay, so kalau kata bola, dia tak sebut bola, dia tak sebut ball sebab tak reti nak sebut betul-betul. Dia sebut bar. Setiap kali ambil bola, dia sebut bar. Bar dekat bola tu. Kita tahu bar tu merujuk kepada bola. So itu dikira sebagai first word sebab dia ada makna. Okay, dia macam tu. Dan tak semestinya first word tu mama, papa, tak semestinya. Kadang-kadang mama, papa itulah yang, mami, daddy itulah yang dapat lambat. Okay, tak payah tunggu sangat yang tu. Tak payah tunggu sangat yang tu. Any words tak apa. Any words tak apa. Jangan risau kalau kata anak-anak boleh sebut banyak, minta boleh, nak boleh, sebut nama makanan boleh, sebut nama car, cat semua boleh sebut. Tapi mami daddy tak sebut lagi. So tak perlu risau. Yang anda kena tengok adalah bilangan perkataan dia kena sebut tu. Bilangan. Tak kisah apa-apa perkataan asalkan ada makna. Alright? So bawah setahun setengah kan? Bawah setahun setengah. So kalau kata anak setahun 2, setahun 3, belum ada words lagi. Belum ada meaningful words. Maksudnya dia belum boleh sebut sendiri. Okey, masih lagi dalam range normal. Tapi bila dah menghampiri setahun 6 bulan, kan dah dekat dah ni setahun 6 bulan ni. Macam tak ada perkataan lagi. Masa tu kita punya kerisauan tu patut lebih tinggi lah. Sebab dah nak sampai ke maximum age dia. Maximum setahun 6. Right, untuk first word. Tapi yang saya kata tadi, bawah setahun 6 tu, benda yang kita patut observe adalah anak tadi tu dah boleh tiru perbuatan, boleh tiru bunyi, dia dah start tiru. Kalau kita buat pun dia tiru. Kita buat dia boleh tiru, dia cuba untuk tiru. Kalau tak semua pun ada yang dia boleh tiru. Dia takkan boleh tiru semua tau. Jangan expect anak tu tiru semua bunyi yang kita buat, tak. Dia akan tiru beberapa bunyi lah. Tapi bukan semua. Tapi kita nampak dia punya effort tu, dia cuba nak tiru. And satu lagi, masa ni anda dah kena tengok dari sudut anak tu boleh main dengan kita. Dah boleh pakai gesture tu penting bawah setahun bawah setahun 6. Kalau anak belum cakap ni kena tengok. Anak kena really tengok this skill. Sebab kalau tanpa skill-skill ini, perjalanan nak sampai bercakap tu agak jauh lagi. Sebab dia kena lalu juga dapat skill-skill yang saya sebut tadi tu.
Kemahiran saya sebut tadi tu meniru, kemahiran apa tu tiru perbuatan, kemahiran mengeluarkan suara macam jargon semua tu. And then perbuatan lagi yang macam contoh main sama-sama dengan kita ataupun pakai gesture bye-bye semua tu kan. Itu adalah perbuatan-perbuatan ataupun benda kemahiran yang dia memang kena ada. Kena ada sebelum dia boleh bercakap dan berkomunikasi. Kalau yang tu tak ada, bercakap dan berkomunikasi ni akan terganggu. Sebab tu kalau tak ada kemahiran tu kena ajar yang tu dulu. Kena ajar dulu. Kena ajar meniru dulu. Kena ajar kemahiran untuk macam ajalah perbuatan-perbuatan tu. Macam contoh gesture. Kalau nak tangan macam ni ke. Kalau bye-bye macam mana gesture. Kan kalau nak minta dukung macam mana gesture lah. Menunjuk ke arah benda yang dia nak ke. So kena ajar juga yang itu. Sebelum nak sampai kepada bercakap ni. Alright. So and then baru kita tengok tu setahun 6 bulan ke bawah tau. Kira macam belum bercakap lagi lah. Tapi kalau ada yang dah bercakap umur setahun, bercakap setahun 2, setahun 3 tu okey lah tu. Kan? Setahun 2, setahun 3 okey lah tu kiranya. Alright? So okey ni. Sunyi sepi lah sekarang ni. Ada orang ke tak ni? Macam sunyi je live kan? Saya kalau live sunyi-sunyi ni cepat habis biasanya. Okay? Mungkin ramai yang first time agaknya kan. Mesti tengok nama-nama yang saya kenal ada tak? Macam nama-nama baru semua ni. Okay. Right. Tu nak kena tengok. Maksudnya kemahiran tu. Kalau anak belum cakap lagi, kena tengok kemahiran sebelum boleh cakap dah ada ke belum. Macam tu. Alright. And then baru kita tengok sebab saya nak cerita tentang perkembangan bahasa ni kan. Ada yang first time. Welcome untuk yang first time. Kalau yang bertime-time tu, sekejap saya tak nampak nama yang familiar. Mungkin baru ramai yang baru join kan. 6 bulan masih tak pernah cakap sukata. Okay, kalau pelat, okay ni kalau pelat dia ada usia dia juga tau. Pelat dia perkembangan kita panggil sebagai perkembangan sebutan. Dia ada 2 tau perkembangan bahasa ni dari sudut perkembangan vocab ni, perkataan ayat yang tu perkembangan bahasa. So yang pelat tadi ni itu adalah perkembangan sebutan. Dia adalah kita panggil dia ada dalam norms ataupun carta perkembangan yang berbeza. Dia tak sekali. Okay, so kalau yang untuk perkembangan sebutan, yang ini dia ada bunyi-bunyi tertentu. Dia ada pelat tu, dia ada pelat yang masih lagi normal untuk umur tertentu. Ada pelat yang dah tak normal bila capai umur tertentu. Dia ada norms dia tersendiri. Macam contoh, kalau saya bagi contoh dia ada banyak lah. Dia ada banyak norms tu. Boleh cari je, boleh Google sebenarnya. Tapi saya explain kat sini contoh, kalau kata yang bercakap hujung-hujung pelat kan, kata umur setahun lebih anak mula bercakap, setahun setengah, setahun 8, 2 tahun dia dah bercakap dah. Tapi dia ambil hujung-hujung je, dia tak cakap penuh. Kan cik, contoh kan, nak kan, dia ambil hujung-hujung je. Ma, ba, contoh dia ambil yang satu suku kata je. Dia buang. Okay, deletion kita panggil, dia delete suku kata dalam dia punya sebutan tu. So kalau deletion ni so kalau hujung-hujung ni yang ini masih lagi normal untuk anak bawah 3 tahun. Bawah 3 tahun. So sebenarnya lah kalau bawah 3 tahun, kalau anak anda bawah 3 tahun, sepatutnya sebarang bentuk pelat tu dia tak menjadi concern sangat lagi. Bawah 3 tahun, 2 tahun macam tu dia memang pelat dia kadang-kadang tu kadang tu unexpected pun ada kan, sebab hujung-hujung tertukar bunyi lah, terbalik sana sini lah. So selagi anak tu di bawah 3 tahun, pelat tu masih boleh diterima. Kita masih tak boleh cakap yang dia ada masalah sebutan lagi, disebabkan dia punya organ-organ pertuturan lidah, bibir dia belum matang lagi, belum matang. Okay. And then kalau dia bahasa alien, jargon tadi tu kan, bahasa alien tu pun sebenarnya masih lagi normal kalau anak ada, untuk anak yang 3 tahun ke bawah ada bahasa alien. Bahasa alien ni bukan satu benda yang tak normal tau. Dia adalah dalam perkembangan anak-anak, memang dia dalam development. Cumanya dia ada umur tertentu yang anak patut
dah hilang benda tu. Dia sebenarnya bahasa alien ni, anak tu dia nak bercakap, dia nak cuba tiru kita cakap, cuma dia tak ada vocab yang mencukupi. Perkataan yang dia ada tu tak cukup. So dia guna je lah bahasa sendiri. Ala-ala macam contohlah kita ni nak tiru orang Perancis bercakap. So kita dengar orang Perancis bercakap, kita pun cubalah tiru tu kan. Macam tu lah. So dia pun cuba nak tiru. Tapi vocab dia tak ada. So bila anak tu berkembang, kan vocab dia bertambah. Bila dia makin besar, sepatutnya vocab dia bertambah. Vocab yang bermakna. Dia dah kenal itu nama apa, objek tu nama apa, perbuatan ni nama apa, kalau nak minta perkataan apa nak pakai, kalau nak bagi tahu apa perkataan nak guna. So dia dah ada vocab-vocab untuk diguna. So bahasa alien dia tadi ni akan berkurang, tapi perkataan bermakna akan bertambah. Dia macam tu. Bertambah perkataan bermakna yang anak ada, vocab yang anak ada, dia punya bahasa alien akan kurang. Dia macam tu. So sebab tu kalau anda tengok anak yang ada bahasa alien ni, selalunya umur setahun lebih dia banyak. Bunyi setahun lebih, dekat 2 tahun tu banyak bahasa alien dia. Tapi bila masuk 2 tahun lebih, dekat 3 hampiri 2 tahun lebih tu semua ni, dia makin kurang. Sebab dia dah banyak guna perkataan bermakna. Tapi kita nak tengok anak ni okey ke tak. Okay, kita kena tengok yang bermakna tadi tu. Bahasa alien tu tak apalah. Biar je lah dia ada. Okay, yang bermakna tadi tu cukup ke tak. Okay, so maksudnya sekarang ni, katalah umur anak tadi tu 1.5 tahun ke atas. 1.5 tahun ni kalau anak ada dalam 1/5 perkataan, contohnya 1/5 perkataan dah sebut, kira dah okey lah tu. Umur 6 bulan, setahun 6. Okay, tadi saya cerita setahun 6 ke bawah kan. Ni saya nak cerita setahun 6 sampai 2 tahun. Dalam tempoh 6 months tu apa yang anak kena develop selalunya. Sebab development anak-anak dalam usia setahun ke 2 tahun tu dia sangat banyak tau. Perkembangan bahasa dia sangat rapid, laju. So kita akan tengok sebenarnya banyak development yang terjadi. Kadang-kadang tu dalam masa seminggu, 2 minggu pun kadang-kadang dah berubah dah perkembangan dia. Sangat laju masa tu. So setahun 6 sampai 2 tahun punya level adalah setahun 6 tu kadang-kadang anak-anak kalau yang cepat mungkin dah ada dalam 20 macam tu. Okay, 20 perkataan yang dia dah boleh sebut. Adalah cat, ball yang kita faham lah, yang kita dengar, yang kita tahu dia maksudkan benda tu. Okay, macam contoh kalau nak buka ke dia sebut kak, kak untuk buka ke contohnya. So kita tahu maksud dia apa. Alright, to start. Okay, sorry. Okay, so dia dah boleh sebut sepatah-sepatah. Dia cakap sepatah setahun 6. So kalau ada dalam 1, 5, 2 ke 5 tu okey lah. Okey lah, boleh lah. Okay. Tapi sikit lah. Dikira macam minimum sangat. Make sure kena tambah banyak lagi. Okay, tapi kalau ada dalam setahun 6 tu, kalau anak dah ada, dah boleh sebut dalam around 20, kira okey lah tu. Dah cantik lah tu. Okay. And then dalam tempoh setahun 6 sampai 2 tahun ni, dia akan bertambah. Selalu setiap hari ataupun dia akan ada pertambahan vocab baru bila kita selalu bagilah. Kalau kita tak selalu bagi, tak adalah dia dapat kan. Okay, sorry. Saya memang semua dah batuk sebenarnya. Kan. Alright. So, bila dia sampai ke menghampiri 2 tahun. Bila dia hampir 2 tahun. So, hampir dalam setahun 8, setahun 9 tu kalau anak masih lagi bercakap sepatah-sepatah, tak buat ayat, normal. Okey je. Cuma kita tengok bilangan vocab dia tu. Kena tengok bilangan vocab dia bertambah ke tak. Ada tak pertambahan perkataan-perkataan baru bila umur dia meningkat. Sepatutnya banyak. Okay. So bila mencapai dekat-dekat 2 tahun, selalu dekat-dekat 2 tahun tu anak akan ada dalam lebih kurang 50 perkataan yang kita pernah dengar dia sebut. Dia bukan sehari punya yang dia sebut tak. Bukan sehari tau. Yang kita pernah dengar sepanjang dia bercakap tu. Yang kita tahu dia ada sebut cat. Adalah sebut car. Pernah sebut apa lagi. Pernah sebut nak. Pernah sebut buka. Pernah sebut tak nak contohnya. Kalau tak nak tu nak ke tak kisahlah. Asalkan kita faham maksud dia. Okay, ada juga nak sebut tu, ni. Macam tu. Any sebarang perkataan. Okay, sebarang perkataan. Cuma macam ABC 1, 2, 3 saya tak kira. 1, 2, 3 tu boleh lah kalau dia count. Macam contoh nak turun tangga 1, 2, 3 boleh lah kira. Tapi sebab dia tak faham fungsi dia pun lagi, boleh kira. Tapi macam ABC itu bukan vocab bersembang tau. So that's why saya tak count dia dalam vocab.
bahasa. Sebab dia bukan vocab bahasa. ABC bukan vocab bahasa. Dia adalah vocab untuk menulis dan membaca. So it's totally different vocab. Okay. So something yang itulah macam nak ataupun dia guna perkataan lompat, sakit, bangun, tidur, ambil, letak, bagi. Itu words-words yang kita biasa guna untuk kita bersembang dan bercakap dengan orang. Kan kita tak bercakap dan bersembang dengan orang pakai ABC tak. Kita membaca guna ABC, kita menulis untuk gunakan itu tujuan dia. Tapi untuk bersembang sesama manusia kita tak guna tu. So that's why saya kata ABC bukan, tak boleh dikira sebagai vocab untuk bersembang, vocab bahasa. Dia bukan vocab bahasa. Okay, so that's why kalau anak ada boleh sebut ABC tapi tak ada perkataan lain, so kena ajar perkataan lain lah untuk dia bersembang. Sebab vocab lain tu. Okay, alright. Okay, and then bila dah dekat nak masuk usia 2 tahun, kita akan nampak anak ni dia akan mula buat 2 patah perkataan. 2 patah perkataan. 2 patah perkataan tu maksud dia macam contoh nak apa, nak ni, nak tu. Tak kisah asalkan dia combine. Asalkan dia combine. Contohnya nak ni, nak tu, mama nak, ataupun cat tu, cat buat apa ke, cat makan, cat tidur. Tak kisah asalkan dia combine. Ataupun dia kata mama makan ke, adik minum ke, tak kisah. Asalkan dia combine 2 perkataan, iaitu biasanya pada usia 2 tahun biasa kita boleh observe yang tu. Ada yang awal. Ada anak yang cepat dia dapat awal. Kadang-kadang setahun 8 dia dah combine dah. Dan okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau awal okey. Kira development vocab dia tu lajulah. Kan cepatlah dia develop vocab tu. Tapi kalau let's say 2 tahun, dah start dah kita nampak dah ada dah 2 perkataan, dan okey lah tu, normal lah tu. Tapi let's say anda observe 2 tahun masih lagi bercakap sepatah-sepatah dan vocab dia sikit. Contohnya adalah dalam 10 yang dicakapkan usia 2 tahun, kan. 10 baru cakap sepatah-sepatah je. Dan definitely dia takkan boleh buat ayat. Sebab nak buat ayat, persediaan untuk anak buat ayat dia kena ada at least 50 dan ke atas vocab dia. Dah sebut 50 dan ke atas. So kalau kurang daripada tu, anak akan ada masalah untuk buat ayat. So that's why kita akan nampak kalau anak 2 tahun masih lagi cakap sepatah-sepatah, belum buat ayat. So yang ni kita kena tengok balik perkembangan vocab dia tadi, cukup ke tak cukup. So kalau tak cukup, kemungkinan vocab yang dia dapat tadi tidak mencukupi untuk membolehkan dia develop ayat. Macam tu. Okay. Alright. Okay, so seterusnya kita tengok usia 2 tahun. So 2 tahun dan 2 tahun lebih, perkembangan ayat 2 patah tu dia akan makin banyak dan makin pelbagai. Jom makan, jom mandi, mama jom bas buat apa ke contohnya, kereta laju ke, tak kisah. So combination tu dia akan makin banyak dan makin pelbagai. So sampailah usia 2 tahun setengah tu, ada setengah kanak-kanak dia dah mula buat 3 patah perkataan. Ayat 3 patah. Mama nak makan contohnya. Mama nak tu. Tapi kalau pelat tak apa tau. Saya sebut ni tak adalah pelat. Tapi kalau anak tu bercakap pelat, sebab dia masih di bawah 3 tahun dan tak apa je. Orang tu buat apa ke, orang tu lari ke contoh, tak kisah. So ayat tu dia dah jadi 3. Okay, 3 patah perkataan. Right. So kalau nak so maksudnya anak kena banyak vocab untuk dia membolehkan dia buat ayat. Dan kita kena banyak guna ayat dengan dia, baru dia boleh guna ayat. Dia tak adalah buat ayat sendiri tau. Dia bukan anak tu vocab dia banyak, dia terus pandai buat ayat sendiri, tak. Kita yang kena tunjukkan macam mana nak combine jadi ayat. So kalau kita nak banyakkan anak tu buat ayat, kita yang kena tunjuk ayat macam mana. Apakah ayat yang boleh digunakan. Dia ada teknik untuk kita expand anak tu punya perkataan lah. Contoh, kalau anak dah sebut mama nak, adik nak makan. So kita bagi ayat dekat dia. Bukan ajar cakap sepatah-sepatah. Kalau kita tak tunjuk ayat macam mana nak buat, mungkin dia pun tak tahu macam mana nak buat ayat tu. So cara ataupun nak ajar anak ayat ni pun dia ada teknik. So vocab pun kena tengok juga vocab apa yang anak ada. So kalau vocab anak banyak, mungkin kena tengok kalau kata nama saja yang banyak, susah nak buat ayat.
Sebab buah ayat adalah kombinasi kata nama, kombinasi dengan kata kerja, kombinasi dengan kata sifat. Kereta tu besar, kata sifat dan juga kata nama, tu kata tunjuk, kan? So kombinasi perkataan jenis-jenis vocab tu banyak jenis. Jadi kena tengok anak kalau susah nak buat ayat, adakah bilangan ataupun jenis vocab dia, ataupun tak banyak contoh. Okay. And then, okay, so kalau 2 tahun setengah, 2 tahun setengah kita akan nampak anak tu lah macam-macam dah. Mungkin kalau yang cepat sikit dia akan dapat 3 ayat 3 patah perkataan dah. Tapi maksimum usia maksimum untuk anak boleh buat 3 patah perkataan adalah pada usia 3 tahun. 3 tahun. So kalau let's say 3 tahun maksimum, 3 tahun belum ada 3 patah perkataan, dan anak tu macam mungkin masih lagi bercakap single words, ataupun kalau tak cakap langsung memang delay lah. Yang tu memang sah-sah delay. So kalau kata let's say 3 tahun bercakap tapi bercakap dalam single words, belum boleh buat ayat pun delay juga. Kalau 3 tahun boleh buat ayat 2 patah perkataan tapi belum ada lagi 3 patah, baru 2 patah sikit-sikit contoh. 2 patah tapi sikit-sikit je, 3 patah belum ada. So yang ini pun delay. Kalau 3 tahun biasanya memang maksimum patut memang dah ada ayat 3 patah. Kalau tak ada, mungkin ada delay yang ringan lah. Kita panggil delay. Dan kena tengok juga delay tu, dia ada macam-macam jenis lah. Macam-macam level. Delay yang ringan. Kalau tak jauh sangat, delay yang ringan. Delay yang sederhana. Delay yang teruk. Kan? So, maksudnya, so 3 tahun maksimum usia untuk anak dapat 3 patah. Patut dah boleh sebut 3 patah. Dan lebih. Ada yang 3 tahun dah boleh buat sampai 4 ataupun 5. Sebab 3 tahun, bila dia masuk 3 tahun lebih, 3 tahun setengah macam tu, dia akan kemahiran yang patut anak dapat. Yang ni bukannya, ini adalah dalam norms tau. Ini dibuat kajian, memang dibuat kajian, dan ini adalah kebanyakan 80% kanak-kanak memang dapat skill ni pada usia ni. So dia ada kajian dia lah, dan keluarlah dia punya carta normal ni. Okay. So kita tengok kemahiran. Kita memang tengok, kita panggil technical punya kemahiran. Kita tak tengoklah behavior mengamuk ke apa, yang tu cerita lain. Okay. Tu cerita lain. Behavior sikap tu cerita lain. Ini adalah kemahiran je kita tengok. Alright. Contoh kalau anak bila suruh cakap dia mengamuk. Kalau cakap sendiri boleh je, tapi bila kita suruh dia mengamuk, tu behavior tu cerita lain. Tapi kita nak tengok ada ke tak ada. Kemahiran ni ada ke tak ada. Dia macam tu. Boleh cakap ke tak boleh. So macam tu. Alright. So 3 tahun setengah biasanya dia dah mula nak bercerita simple things. Benda-benda simple lah. Contohnya dia bercerita pasal apa yang jadi kat kereta dia, apa yang jadi kat depan-depan mata dia. Kalau ada benda jatuh ke apa, rosak ke kereta dia, jatuh, rosak ke pecah ke, dia dah start cerita. Tu kereta jatuh, lepas tu rosak, pecah. Dia boleh cerita benda yang terjadi kat depan mata dia. Yang tengah terjadi, sedang terjadi, ataupun baru lepas jadi. Dia tak boleh cerita lagi benda dah lepas. Benda yang jadi dekat tadika dia, taska dia, rumah pengasuh dia. Dia tak boleh cerita lagi. Benda dah lepas. So kalau anak usia 3 tahun, 4 tahun ke bawah, especially 4 tahun ke bawah, kalau anda tanya tadi kat tadika buat apa, kat school buat apa, kalau dia tak boleh jawab, normal. Sebab ada tanya, saya kata, saya tanya anak kat school buat apa. Kan kat school buat apa, dia tak boleh nak jawab. Usia berapa? 3 tahun lebih. Memang tak boleh jawab. Sebab benda yang dah lepas dia memang masih belum boleh lagi. Skill tu belum dapat. Tapi kalau benda yang depan mata patut dah dapat. Sebab skill yang benda lepas tu biasanya 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas tu pun kadang-kadang boleh cerita, kadang-kadang tak boleh. Okay. So and then bila dah usia 4 tahun lebih, 5 tahun ke atas, patutnya tak ada isu dah lah. Dari segi kita tanya soalan, patut dia dah boleh reply balik. Kan, any question lah sampai soalan apa, mana, siapa, macam mana, kenapa, dia patut dah boleh jawab 5 tahun ke atas. And then dia dah boleh ceritakan apa yang sedang berlaku tu, dia cerita. Kalau benda dah lepas tu, sometimes mungkin dia tak boleh nak describe panjang, tapi dia boleh recall sikit-sikit lah. Okay, mungkin tak lengkap. Tapi dia dah start, dah boleh dah. Kalau usia 6 tahun, sepatutnya memang dah boleh sangat lah. 6 tahun ke atas, sepatutnya dah memang macam orang dewasa. Kita bersembang dengan dia tu dah tak rasa macam budak-budak sangat lah. Dah macam sembang macam biasa dengan orang dewasa dah. Kebanyakan vocab yang biasa untuk sembang-sembang ni, sembang seharian ni dia dah boleh. Alright. So, maksudnya
Itu adalah perkembangan yang sepatutnya. So kita nak tengok benda ni bukan apa tau. Bukannya untuk kita nak compare anak ke apa, tak. Sebab ini adalah perkembangan yang anak kena achieve. Kanak-kanak kena achieve. So kalau dia tak achieve certain skill, kita tahu ada something wrong yang anak ni tadi dia tak dapat. Mesti ada sesuatu yang membuatkan dia tak boleh nak dapat skill tu. Ada skill yang tertinggal ke? Sebab anda kena tahu tau, usia anak bawah 6 tahun especially bawah 5 lah sebenarnya. Bawah 5, kemahiran-kemahiran macam ni dia sangat-sangat penting sebab dia kena establish by 5 years old. Kalau lepas 5 tahun dia masih tak establish, sebab otak dia dah kena ready untuk benda lain tau lepas 5 tahun. Lepas 5 tahun, otak anak dia dah kena start ready untuk masuk ke akademik. So masa ni lah barulah kita boleh senang nak kenalkan dengan membaca, menulis. So kalau let's say bahasa dan komunikasi dia tak ada master, dia bukannya dapat C sikit tau. Kalau dia tak master pada usia sebelum 5 tahun ni, 5 tahun ni, so dia akan ada isu nanti. Nak belajar akademik semua akan ada masalah, akan terganggu. Everything akan terganggu. But that's the skill yang dia patut achieve by 5 years old. Okay. So maksud bukan saya nak menakut-nakutkan, tak, tapi memang nak kena, sebab memang kita nak kena bukan nak kena kejar. Sebab kadang-kadang ni saya perasan sekarang ni kita lebih banyak mengejar akademik, mengejar untuk anak baca, mengejar untuk anak tulis, tapi kita tak perasan, kita terlupa, kita tak nampak dan kita mungkin tak tengok yang anak ni sedang mengalami masalah bahasa dan komunikasi, which is itu adalah bahasa dan komunikasi ni memang dia patut dapat dulu sebelum pergi ke akademik. Dapat dulu tu bukan dapat sikit-sikit tau. Memang dapat dan master dan establish. Kukuh. Kalau yang ni tak kukuh, that's why bila masuk sekolah, masuk ke akademik, dia akan ada masalah. Susah nak faham, susah nak fokus, susah nak follow. Kan dia akan, anak tu akan struggle lah. Anak tu akan stress sebab dia tak boleh nak follow. Okay. Sebut berulang, tengok usia. Okay, kalau sebut berulang ni kena tengok usia. Sebab itu dipanggil sebagai asimilasi. Dia proses asimilasi ni dia termasuk dalam sebutan ataupun pelat. Tapi kalau kira bawah 3 tahun macam tu normal je. Normal je untuk anak sebut berulang-ulang papa, kiki, mimia. Okay, so and then kena tengok jugalah kalau anak yang delay, kan, anak yang delay, yang memang dah ada delay, so kita tahu perkembangan dia akan terlewat daripada yang sepatutnya. So tugas kita adalah untuk berusaha nak kejar. Dia bukan apa, berusaha supaya bukan nak kejar anak orang lain, tak, bukan. Bukan berusaha nak kejar tengok anak orang lain, bukan. Kita nak kejar kemahiran yang dia patut dapat untuk usia dia tu. Kita usaha untuk kejar. Mungkin ada yang tak capai, mungkin ada yang boleh capai. Banyak je sebenarnya, ramai juga yang ada delay, tapi bila parents start buat something, start ajar balik, kan, dia boleh kejar tu. Delay tu dia boleh kejar, dan bila sampai umur tertentu, okay, dia dah achieve semua skill, kebanyakan skill, 80% skill yang patut dapat pada usia tu dah boleh dapat. Dia kadang-kadang bukanlah perfect semua dapat, tapi at least 80%. Sebab usia bawah 5 tahun ni kebanyakan skill dia tu skill basic, yang memang kita guna sepanjang hidup kita. Skill basic yang kita guna sepanjang hidup kita. So that's why dia kena dapat. Kalau tak dapat, nanti bila lepas tu akan ada masalah. Kan contoh kalau masalah tangan, motor, bukan bahasa lah, motor, katalah masalah pada jari macam tak kuat ke, kan, lemah ke contohnya. So kemahiran tu penting tu, dia patut dapat kekuatan jari ni pada usia 5 tahun tu, patut kekuatan dia tu dah cukup kuat dah, sebab nanti bila masuk sekolah kan nak pegang pensel, kan kena ada tekanan yang betul untuk menulis. Kalau terlalu kuat pun tak boleh, terlalu perlahan pun tak boleh. So dia dah kena tahu menggunakan jari tadi tu, memberikan tekanan yang betul untuk menulis semua ni. So kalau skill tu tak dapat, sebab tu kata dia akan ada masalah lepas tu. Nak tulis susah, nanti tangan dia cepat penat, dia struggle. Macam tu. Dan itu adalah basic skill under 5 years old, bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun ni kritikal, sangat-sangat kritikal. So saya tahu yang follow kat sini ramai anak kecil-kecil kan. Macam 2 tahun lebih, saya tengok ada usia 2 tahun lebih, mungkin ada yang 4 lah, paling besar pun saya rasa mungkin ada yang 4, 5, 6, 7 tu mungkin dah jarang lah saya nampak yang dekat, yang follow page saya ni kan. So
bagus untuk anda sebenarnya sebab anda dah start awal. Kalau let's say detect awal, mula awal, so lebih cepat kita nak kejar kelewatan tu. So kalau kata apa tu, kalau kita kata let's say dah besar anak tu baru kita nak kejar dia, dia perlukan masa yang lebih lah. Nanti kita lah, parents lah yang akan jadi penat sebab nak kena banyak terapi yang nak kena pergi. Banyak terapi nak kena pergi, duit pun banyaklah keluar dia. Okay. Sebab terapi ni mahal. Dia bukan murah tau, terapi ni mahal. So better kalau sekarang ni boleh buat kat rumah, boleh belajar, boleh buat kat rumah, buat je kat rumah sendiri. Ajar dulu kat rumah, develop dulu the skill. Kalau tak kena pergi terapi lagi bagus. Tak payah keluar duit kat situ kan. Kan. So tak ada. Maksudnya tapi kena buat lah. Kena bantu anak. Kalau nampak ada delay, kena bantu. Alright. So itu kemahiran asas. Yang saya bagi tu. Umur 1 tahun ke 1 tahun setengah patut dah ada first word. Okay, dah ada perkataan bermakna lah. Single words. Umur 2 tahun patut buat ayat 2 patah perkataan. Ni anda boleh observe je. Okay, kat anak 2 tahun patut dah boleh buat 2 patah perkataan. 2 tahun setengah tu biasa dah start 3. Tapi maksimum 3 patah perkataan, ayat 3 patah perkataan adalah pada usia 3 tahun. So kalau kata anak tak achieve yang saya kata 3 benda ini, patut risaulah. Okay. 2 tahun tak boleh buat ayat lagi. Okay. Mungkin ada isu dekat perkembangan vocab. 3 tahun masih belum boleh buat ayat. 3 patah perkataan. Okay. Mungkin ada isu dekat vocab juga. 1 tahun, 6 bulan masih belum ada first word. Ini pun kena tengok juga. Mungkin ada isu pada kefahaman ke, ada isu pada ketumpuan ke, ada isu pada fokus yang kurang bagus ke, ada isu pada mungkin motor halus ke, motor kasar ke. Kan sebab ini pergerakan motor halus ni. Ni motor halus. Kan. So dia terlibat juga dengan perkembangan motor semua. Dia bukannya berasingan tau, dia terlibat sekali. Perkembangan motor, perkembangan sensori, kalau yang pernah dengar, dia pun terlibat juga sekali. So banyak skill sebenarnya. Kita mungkin rasa anak tu kecil, tapi sebenarnya kalau tengok baik, sangat banyak skill yang sebenarnya diorang dapat dalam tempoh sampai 5 tahun tu. Kan kita terasa kecil lagi anak ni kan, 5 tahun, 4 tahun duk berdokong lagi. Padahal anak tu kalau 4 tahun tu dah boleh memanjat tinggi mana dah. Sepatutnya. Okay, sepatutnya. Okay, so kalau nampak kurang, kita ajar lah. Nampak anak tak dapat certain skill yang kita ajar. Masih lagi boleh diajar. Sama juga dengan bercakap. Alright. Okay. So saya tak ada lah lama je yang dah pening kan. Mungkin sebab ramai yang baru, sebab tu saya buat topik yang simple je. Bukanlah simple, maksudnya topik yang basic yang anda kena tahu. Saya tak nak cerita lagi pasal teknik-teknik. Kan teknik-teknik yang super je lagi susah nak faham kan kenapa saya cerita teknik tu. So kita tahu dulu perkembangan yang anak kita ni patutnya okey ke tak okey. Follow ke tak follow. So kalau tak follow, selepas ni kita kena dah start berfikir dah apa benda nak kena buat ni. Nanti baru saya ajar teknik. Okay. Alright. So hopefully anda dapat something malam ni. Alright. Dapat sesuatu malam ni. Dapat sesuatu, tulis dapat kat situ. Nak tengok juga. Kotlah saya membebel kan, anda tak faham kan. Membebel lah seorang kat sini. Okay. Dapat sesuatu dari sharing yang simple. Simple je kan. Yang simple, tapi simple ni lah yang Mai tak tahu. Alright. Ada seorang yang nama familiar, Puan Azwa Laila. Yalah, nama-nama yang saya macam mungkin ada Puan Nurjana, rasa macam selalu tengok juga. Kan, ramai yang first time kan. Okay, tak apa. So nanti saya akan share juga, mungkin ada beberapa teknik simple yang anda boleh buat. Okay, untuk bantu anak masing-masing. Mungkin anak dalam ni ada setengah tu tak ada masalah pun. Just nak cari ilmu je kan. So tak ada masalah. Tapi kalau memang anda nampak anak tadi mengalami masalah, so anda kena follow ketat-ketat. Follow rapat-rapat. Sebab nanti insyaAllah saya akan share
teknik ke, mungkin ada something yang anda boleh buat untuk bantu anak masing-masing. Alright. Okay, itu saja dari saya malam ni. So, hopefully anda dapat sesuatu dan belajar sesuatu malam ni. So, kita jumpa lagi nanti insyaAllah next time. Kan, saya cuba nanti saya cuba buat jadual live dan tak topik. Mungkin lebih senang untuk follow. So, kita harap hopefully dapat jumpa anda lagi. Jangan sekali je kan. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam.